Kamu telah terpilih untuk memasuki satu pertandingan peribahasa di sekolah. Sebagai pencadang yang pertama, sediakan ujar-ujar kamu tentang membawa bekal ke sekolah lebih baik daripada membeli di kantin. Okey. Untuk hari ini kita akan belajar karangan tentang perbahasan. Perbahasan sama juga formatnya macam syarahan. Sama juga macam ucapan ataupun pidato. Untuk perbahasan ada dua jenis. Satu ada pertandingan, satu lagi bukan pertandingan. Kalau perbahasan yang diadakan tu merupakan pertandingan, jadi kamu kena letak barisan hakim dalam perenggan pengenalan. Untuk perenggan pengenalan, kamu kena nyatakan kata alu-aluan. Dan juga kamu kena masukkan tajuk. Kalau bukan pertandingan, maksud bukan pertandingan tu, kamu hanya berikan pendapat sahaja. Tidak perlu nyatakan barisan hakim dalam perenggan pertama. Dalam pertandingan perbahasan ada 3 orang ahli. Posisi. Posisi yang pertama sebagai pencadang. Yang kedua sebagai pembangkang. Dan yang ketiga merupakan penggulung. Yang ini 3 posisi untuk pertandingan perbahasan. Ada pencadang, pembangkang dan juga penggulung. Kalau kamu berada di pihak pencadang, pencadang ni kamu kena setuju dengan tajuk pertandingan, iaitu kamu kena setuju bahawa membawa bekal ke sekolah lagi baik berbanding kamu pergi beli makanan di kantin. Kamu kena setuju dengan tajuk tu kalau kamu sebagai pencadang. Kalau pembangkang, kamu tak setuju tajuk tu. Kamu akan bertindak bagi tahu membeli di kantin lebih baik daripada bawa bekal ke sekolah. Yang itu pembangkang. Penggulung, pihak yang menggulungkanlah perbahasan selepas habisnya pertandingan. Untuk soalan ni, kamu sebagai pencadang yang pertama. Pencadang yang pertama, tindakan kamu kena setuju. Yang kedua, kamu kena bagi maksud. Contohnya maksud membawa, maksud bekal. Kamu kena nyatakanlah, iaitu sebagai pencadang yang pertama. Kalau kamu sebagai pencadang, kamu tak boleh bersetuju dengan pendapat pembangkang. Kamu kena setuju dengan pernyataan membawa bekal ke sekolah lebih baik daripada membeli di kantin. Yang itu kamu punya isi. Kamu kena pertahankan isi kamu. Sebelum kita bincang kebaikan membawa bekal ke sekolah, kita bincang dahulu faedah bersarapan. Apakah kepentingan kita bersarapan? Yang pertama, kenapa kita kena sarapan? Dapat tenaga. Membekalkan tenaga. Okey. Yang kedua, Supaya perut tidak kosong. supaya perut tidak kosong. Yang itu kita boleh buat huraian untuk isi yang pertama tu, membekalkan tenaga. Untuk pertumbuhan yang sihat. Untuk pertumbuhan yang sihat. Okey, untuk tumbesaran. Yang ketiga, Supaya tidak kelaparan. supaya tidak kelaparan. Okey. Dan yang keempat, Tidak jatuh sakit. supaya tidak jatuh sakit. Okey.
kekalkan kesihatan. Okey, sekarang kita huraikan sedikit. Yang pertama, membekalkan tenaga. Okey, memang betul kalau kita bersarapan, kita akan memperoleh tenaga untuk kita menjalankan pelbagai aktiviti. Untuk tumbesaran, okey, betul. Kerana apabila kita bersarapan, sarapan tersebut membekalkan nutrisi. Nutrisi yang pentingnya untuk kesihatan badan kita. Tidak lapar. Okey, betul, tidak lapar. Apabila kita bersarapan, kita tidak akan lapar. Contohlah, kamu pergi ke sekolah, kamu tidak lapar. Jadi dalam kelas, semasa kamu belajar, fokus kamu lebih tinggi. Jadi kamu akan lebih fokus ketika belajar. Dan yang keempat, kesihatan. Okey, betul. Sarapan akan memberikan kesihatan yang baik kepada kita. Jadi kita tidak akan mudah untuk jatuh sakit. Jadi kita akan sihatlah. Sarapan pula kita kena makan makanan yang berkhasiat lah. Contohnya apa? Sayuran, Sayur-sayuran. Lagi? buah-buahan, Buah-buahan. Lagi apa lagi nak makan waktu pagi? nasi, Nasi. Lagi boleh makan apa lagi? makanan yang seimbang, Makanan yang seimbang. Okey? minum air Milo, Air Milo. Ataupun minum susu. Sarapan juga boleh menurunkan berat badan. Okey, untuk soalan ini kamu sebagai pencadang yang pertama. Jadi kamu kena setuju dengan pernyataan membawa bekal ke sekolah lebih baik daripada membeli di kantin. Yang pertama, kenapa kamu kata membawa bekal ke sekolah lebih baik? kerana tak semestinya makanan di kantin bersih. Okey, jadi kesannya apa kat kamu? Boleh menyebabkan jatuh sakit. Okey. Kamu katakan makanan di kantin tidak tentu kebersihannya. Jadi boleh jatuh sakit. Jadi untuk isi yang pertama, kamu pertahankan, kamu setuju bahawa kamu dapat kekalkan kesihatan. Yang kedua, Cegah daripada kotoran. mencegah daripada kekotoran. Okey, kenapa kamu cakap boleh mencegah daripada kekotoran? Sebab makanan kantin tak bersih. Kadang macam buah keran masuklah. Okey, kamu nak katakan bahawa kalau kita bawa bekal dari rumah, kebersihannya terjamin. Okey, yang ketiga, Kerana makanan rumah lebih baik daripada makanan kantin. okey, iaitu boleh buat huraian untuk kebersihan terjamin. Tidak perlu beratur. Jadi kalau kamu tidak perlu beratur, jadi kamu dapat jimatkan masa. Okey, bagi satu lagi. Apa kepentingan kamu bawa bekal ke sekolah? Boleh berkongsi. Okey, boleh berkongsi makanan. Okey. Kamu boleh berkongsi makanan dengan kawan kamu. Jadi kalau kamu berkongsi makanan, kamu makan bersama-sama dapat mengeratkan silaturahim. Sudah selesai untuk isi kenapa kita perlu bawa bekal ke sekolah. Okey, sekarang saya nak ubah. Kenapa kita kena beli makanan di kantin? Tak payah bawa bekal. Kita pergi beli di kantin. Kenapa? Membeli di kantin lebih senang dari membawa bekal dari rumah. Okey, lebih senang ataupun lebih mudah. Yang kedua. Dapat makanan lebih banyak. Okey. Terdapat pelbagai makanan yang dijual. Jadi kita boleh pilih sahaja kita nak makan apa. Nak makan nasi ke, nak beli mi ke,
nak beli roti ke, jadi kita boleh pilih saja kerana terdapat pelbagai makanan yang dijual. Yang ketiga, Tolong makcik kantin tu. okey, kita dapat membantu makcik kantin tu. Okey, kita boleh menyumbang keuntungan kepada pengusaha kantin. Dan yang keempat, Jimatkan masa. menjimatkan masa. Lebih mudah untuk kita membeli di kantin. Yang ni untuk huraian yang pertama. Satu lagi. Tidak payah bersusah payah menyediakan makanan. Okey, kita dapat mengurangkan beban ibu bapa. Contohlah kalau ibu bapa, kedua-dua orang ibu bapa kita bekerja, jadi kita dah boleh mengurangkan beban ibu bapa kita daripada mereka sibuk untuk menyiapkan sarapan. Okay, jadi kita dapat mengurangkan beban ibu bapa. Jadi yang ini isi kenapa kita kena membeli di kantin berbanding kita bawa bekal ke sekolah. Okey, yang ini contoh karangan perbahasan yang kita bersetuju membawa bekal ke sekolah lebih baik daripada membeli di kantin. Yang ini perenggan pengenalan. Okey, untuk bahagian perenggan pengenalan, yang ini kita masukkan kata alu-aluan. Kemudian kita beri salam dan yang ketiga kita masukkan tajuk. Contoh untuk kata alu-aluan, yang pertama kamu mesti memberi hormat kepada Tuan Pengerusi Majlis. Contoh, yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis. Untuk yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, huruf besar, huruf Y, kemudian huruf T, huruf P dan huruf M. Dihormati tidak perlu. Yang kedua, para hakim yang adil, iaitu yang mengadili pertandingan. Kerana kamu menyertai pertandingan, kamu kena masukkan hakim. Selepas itu baru masuk guru besar. Untuk guru besar, contohlah, yang berusaha Tuan Guru Besar. Semuanya ditulis dengan huruf besar. Yang Y huruf besar, B huruf besar, T huruf besar, G huruf besar, B huruf besar. Para hakim tidak perlu. Guru-guru tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Okey, dalam perbahasan ada 3 pihak tadi. Kamu sebagai pencadang dan ada pihak lawan sebagai pembangkang. Jadi kamu masukkan sekali barisan pembangkang dan hadirin sekalian. Iaitu kata alu-aluan. Selesai kata alu-aluan, barulah kamu bagi salam. Contoh, selamat sejahtera. Kemudian barulah kamu masukkan tajuk. Contoh, saya ingin mempertahankan tajuk perbahasan yang berbunyi membawa bekal ke sekolah lebih baik daripada membeli di kantin. Selesai untuk perenggan pengenalan. Selepas tu kamu selang sebaris, masukkan hadirin sekalian. Lepas tu koma, barulah masuk isi. Kamu sebagai pencadang utama, pencadang yang pertama, kamu kena masukkan maksud. Contoh, membawa bermaksud perihal memegang sesuatu sambil berjalan. Bekal pula merupakan persediaan yang dibawa dalam perjalanan seperti makanan. Okay, kamu huraikan sedikit ayat berkaitan dengan tajuk kamu. Kamu nak bagi tahu membawa bekal ke sekolah mendatangkan banyak kebaikan. Contoh, kita digalakkan untuk membawa bekal ke sekolah kerana banyak kebaikannya. Jadi, selesai untuk perenggan yang kedua. Selepas itu baru kamu masuk kepentingan yang pertama. Contoh, antaranya isi kepentingan yang pertama, kita dapat memastikan kebersihan dan kesihatan terjamin. Yang ni isi. Selepas isi yang pertama, kamu huraikan macam mana kita dapat memastikan kebersihan dan kesihatan kita terjamin. Huraiannya,
makanan yang disediakan oleh ibu bapa lebih berkhasiat dan bersih. Yang ini ayat huraian. Kemudian kamu masukkan ayat kesan. Yang ketiga masuk ayat kesan. Contoh, kesannya kita dapat mengelakkan diri daripada jangkitan penyakit kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Kemudian kamu titik. Sudah selesai untuk kebaikan yang pertama. Mencegah lebih baik daripada mengubati, yang ini peribahasa Arab. Jadi kamu boleh juga masukkan dalam penulisan karangan. Kemudian kamu masuk semula. Hadirin yang dihormati, koma. Kemudian barulah masuk isi yang seterusnya lah, kebaikan yang kedua. Selain itu, kita boleh menyimakkan pembelajaran ketika berbelanja di sekolah. Kita boleh menyimpan wang saku yang diberi oleh ibu untuk kegunaan pada masa hadapan. Kesannya, kita dapat melatih diri supaya lebih matang dalam pembelajaran. Baik sekali, kita dapat mengharapkan silaturahim apabila membawa bekal ke sekolah. Kita boleh berkongsi makanan bersama murid lain, terutamanya yang lain bangsa. Impaknya hubungan persahabatan yang erat bersama akan diwujudkan. Selesai untuk kebaikan membawa bekal ke sekolah yang kedua dan kebaikan membawa bekal ke sekolah yang ketiga. Yang kedua, kita dapat menjimatkan perbelanjaan. Yang ketiga, kita dapat mengeratkan silaturahim. Yang pertama tadi kita dapat menjaminkan kebersihan dan juga kesihatan diri. Selesai untuk kebaikan, barulah kamu masuk perenggan kesimpulan. Contoh, kesimpulannya membawa bekal ke sekolah lebih baik daripada membeli makanan di kantin. Kamu tekankan lagi tajuk perbahasan kamu. Lepas tu kamu huraikan. Membawa bekal ke sekolah membuatkan kita menghargai air tangan ibu bapa kita. Oleh itu, kita perlulah menyedari kepentingannya. Kemudian masukkan sekian, terima kasih. Jadi selesai untuk perbahasan. Perbahasan sama juga macam syarahan. Cumanya kamu kena masukkanlah. Kalau kamu berpihak kepada pencadang, untuk kata alu-aluan, kamu kena masukkan pembangkang. Kalau kamu bertindak sebagai posisi pembangkang, dalam kata alu-aluan kamu, perenggan yang pertama tu, kamu kena masukkan pencadang, barisan pencadang. Kalau pertandingan, masukkan juri. Kalau bukan pertandingan, tidak perlu masukkan juri. Lepas tu kalau kamu sebagai pencadang ataupun pembangkang yang pertama, kamu kena masukkan maksud tajuk pertandingan kamu lah. Contoh yang tadi kamu kena terangkan maksud membawa dan juga maksud bekal. Iaitu untuk pencadang, kalau kamu bertindak sebagai pencadang pertama ataupun pembangkang yang pertama, kena masukkan maksud tajuk kamu lah. Selepas itu kamu dah siap huraikan, barulah perenggan kesimpulan. Dan untuk perenggan kesimpulan mesti diakhiri dengan sekian, terima kasih. Itu sahaja untuk format perbahasan.